pejam celik. Okey. Ya, kita sudah ada hampir 53 orang. Satu-satu masuk ya. Okey, baik. Baik. So kita lihat kekayaan hasil bumi. Kita dah belajar hari tu tentang kekayaan biji timah. So kita dah lihat tentang setiap negeri-negeri di Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, kita dah belajar tentang kekayaan biji timah yang menjadi rebutan. Okey. It's okay Zakil. Dan juga kita telah lihat okey, kawasan-kawasan di Selangor yang mana kawasan-kawasan ini juga kaya dengan biji timah. Okey. Dan kemudian kita telah lihat kekayaan hasil emas yang ada di negeri-negeri Pahang. Dan sekarang baru kita tahu bahawa okey, kedatangan British okey ke tanah Melayu adalah semata-mata kerana kekayaan hasil bumi negeri-negeri kita. Jadi kalau kita lihat, bermulalah perluasan kuasa British. Okey, terima kasih. Ya, kopi ke teh? Okey, baik. Okey. Okey, kita lihat perluasan kuasa British okey di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Hari itu okey. Hari itu kita telah bangga. Okey, hari itu kita telah susun. Kita tahu sebenarnya dalam buku teks telah diajar, telah disusun tentang perluasan kuasa British, okey, yang mana ianya disusun mengikut strategi perluasan kuasa. Tetapi ini telah menyebabkan ramai pelajar yang kita kata sebagai tak faham sebab cerita tak habis dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita lihat, kita telah susun semula menjadi mengikut negeri, di mana kita telah lihat tentang okey apa yang berlaku di Perak. Ya. Okey, iaitu okey di Perang Larut. Kalau di Perak kerana dua peristiwa, Perang Larut dan juga satu lagi iaitu perebutan tahta Kesultanan Perak. Iaitu di antara Sultan Ismail, okey, Raja Yusof dan juga tuntutan Raja Abdullah. So kita telah tengok yang ini. Dan kemudian cikgu lompat. Kalau kamu perasan, cikgu lompat iaitu akibat daripada apa yang berlaku di Perak, maka kita telah lompat pergi ke apa yang berlaku seterusnya. Iaitu kita telah lihat tentang iaitu tindakan mereka, iaitu mereka telah melakukan perjanjian Pangkor. 1874, di mana kita tahu bahawa perjanjian Pangkor ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Perang Larut dan juga berkaitan dengan perebutan tahta. Jadi antara syarat ni ada 5 syarat. 2 syarat itu memang untung kerana Raja Abdullah diiktiraf jadi Sultan Perak dan Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda. Namun begitu, 3 lagi perjanjian ini, isi perjanjian ini, syarat-syarat perjanjian Pangkor ini menyebelahi British, di mana British telah letakkan residen British, letakkan penolong residen British, dan satu lagi British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai. Tak ingat. So itulah yang berlaku sebenarnya. Dan kemudian kita tahu juga apa yang berlaku di Selangor. So kita telah kembali semula ke bahagian atas balik, di mana kita lihat apa yang berlaku di Selangor, iaitu di Selangor telah berlakunya perang kelang di antara Raja Abdullah dengan Raja Mahadi. Jadi dengan perang kelang ini, maka kita telah lihat bahawa British telah campur tangan. Dengan cara apa? Sekali lagi British telah menggunakan desakan dan paksaan terhadap negeri-negeri Selangor ini. Dengan membawa 2 isu, iaitu rompakan kapal dagang British di Kuala Langat dan satu lagi iaitu serangan rumah api di Tanjung Rakado. Dan inilah yang menyebabkan Sultan Selangor terpaksa menerima seorang penasihat British. Yes. Kuasai cukai, semua cukai itu pergi kat British, bukan Sultan Ya, betul. Cukai-cukai itu akan pergi kepada British. Dan daripada British baru agihkan kepada Sultan. Ini tidak adil. Kan? Ya, betul, itulah yang berlaku.
Maka dengan dua alasan inilah rompakan kapal dagang dan juga serangan rumah api, Sultan Selangor. Sultan Selangor terpaksa menerima perjanjian, iaitu perjanjian British Selangor, di mana British letakkan J.G. Davidson dan Frank Swettenham di Klang dan di Langat. British tak ada sultan. British tak ada sultan. sorry, typo. Baik. Kemudian kita telah lihat juga berkaitan apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Kita balik naik atas. What about Queen? Queen lah. Queen kan ratu. Bukannya raja kan? Baik. So, kita telah lihat juga baru-baru ini, iaitu manipulasi British di Sungai Ujong di Negeri Sembilan, di mana kalau kita lihat persaingan pembesar di antara Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dan juga Datuk Shah Bandar bertempur, bersaing untuk merebut pungutan cukai di Sungai Linggi. Dan hasilnya apa? Redha je lah. Dan hasilnya apa yang berlaku? Iaitu mereka terpaksa menerima apa? Iaitu menerima perjanjian, iaitu perjanjian British Sungai Ujong, di mana akhirnya kita tahu British telah memberi bantuan kepada Datuk Kelana, dan Datuk Kelana menang, berjaya kalahkan Datuk Shah Bandar. Tetapi kalau kita lihat, British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Alamak, alamak, itulah je boleh kata. Alamak. Jadi itulah yang berlaku. So, kita dah tengok 3 negeri. Iaitu yang pertama kita dah tengok Perak, kita dah tengok Selangor, dan kita dah tengok di Sungai Ujong. So, hari ini kita nak tengok iaitu berkaitan dengan di Pahang. Apa yang berlaku di Pahang? Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Sekarang ni dipanggil Negeri Sembilan. Jadi kita nak tengok pula apa yang berlaku di Pahang. Kita kembali kepada atas. Ingat iaitu susunan bab ini memang dia agak mengelirukan. Tetapi kita kena susun balik supaya kita faham apa yang berlaku. Kita nak tengok di Pahang. Mana pula lah Pahang ni? Baik. So, kita tengok apa yang berlaku di Pahang. Inilah dia. Baik. Di Pahang. Semua dah sedia kita nak tengok di Pahang semua dah sedia? So, kalau semua dah sedia untuk kita tengok berkaitan dengan apa yang berlaku di negeri Pahang. Tiket tak ada. Ready. Ready. So, buku teks muka surat berapa? Kalau ikutkan buku teks adalah pada muka surat yang ke-69. Buku teks muka surat 69. Raja Idin akan bayar tiket. It's fine. Janganlah risau. Setakat tiket kapal terbang tu, jangan risau. Cikgu yang akan sponsor. Cikgu sponsor. Boleh itulah dia. Jangan risau. Cikgu yang akan sponsor tiket kapal terbang. Seorang 50 sen. Seorang 50 sen. Korang naik yang kapal terbang sebelah 99 speed mark tu, yang ada bentuk kapal terbang. Korang naik macam tu kan? Gitu. Gitu kan? Baik. Kan? Sekejap. Terjatuh kapal terbang bocor. Kapal terbang bocor Oh my. Tak faham kenapa kapal terbang boleh bocor kapal terbang ada langgar lubang faham. Oh, kapal terbang langgar lubang. Dia lupa selitip. Pula kan. Baik.
Kita akan mulakan untuk apa yang berlaku di negeri Pahang. Jom kita tengok. Baik. Kita lihat desakan dan paksaan British di Pahang. Baik. Sebenarnya di Pahang, bila sebenarnya Sultan Ahmad ini, ataupun kita kata Sultan Ahmad ni memang bijak. Dia bijak sikit. Dia kata apa tahu? Dia tengok di Perak dah kena ada resident British. Kemudian British dah luaskan kuasa di Selangor. Dah dua negeri dah. Kemudian British dah luaskan kuasa di iaitu di Sungai Ujong. Dah tiga dah. So Pahang sebenarnya Sultan Ahmad dah tengok dah tahu. Jadi Sultan Ahmad kata tak lama lagi British ni akan sampai ke negeri Pahang ni. Ya. Jadi British selamat petang. Ya, Zafran. So British sebenarnya ikutkan dia, British tidak mempunyai ruang pun untuk melakukan manipulasi macam kita tengok dekat Perak, Selangor semua kan. Ataupun dia nak memaksa Sultan Pahang untuk menerima perlindungan British. Tak ada isu. Kerana di Pahang tidak berlaku kekacauan dalam kalangan kumpulan pelombong Cina yang boleh dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan. Tak ada isu ini. Jadi Sultan Ahmad pula, tambah pula Sultan Ahmad ni pula, Ahmad berhati-hati dalam rundingan dengan pihak British. Yang berusaha nak pujuk baginda ni untuk menerima perlindungan British. Namun pada tahun 1887 British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British di Pahang. Jadi Sultan Johor, Sultan Abu Bakar ini telah diminta oleh British untuk pujuklah tuanku Sultan Johor, pergilah pujuk Sultan Pahang tu, at least terima wakil British pun tak apalah. Wakil je. Wakil je. Baik. So ada yang kata Sultan Abu Bakar siapa? Sultan Abu Bakar ni memang Sultan Johor. Memang Sultan Johor. Dan Sultan Abu Bakar ni dia baik dengan British. Dia baik. Sehingga kan Sultan Abu Bakar ni kerap pergi ke England, jumpa dengan pentadbir-pentadbir British dan juga jumpa Queen Elizabeth tau. Untuk belajar tentang pemodenan negeri Johor. Itu bagusnya Sultan Abu Bakar. Betul, baik. Sehingga kan Sultan Abu Bakar ini menerima darjah kebesaran daripada Queen tau, iaitu menerima title Maharaja daripada Queen Elizabeth. Sebab itu Sultan Abu Bakar dia tak panggil Sultan Abu Bakar, dipanggil Maharaja Abu Bakar di Johor. Punyalah baik dengan kita kata Queen daripada England tu. Yes, Maharaja Sultan Abu Bakar ni. Jadi British dia cuba minta bantuan Sultan Abu Bakar ni, pujuklah Sultan Pahang tu untuk terima wakil British ni. Jadi dia pun kata okeylah, dia pun pujuk. Maharaja kira kalau raja, title raja dengan maharaja, mana lebih tinggi? Maharaja kan? Yes. I think yang first yang first sebenarnya. Rasanya masa tu ada Queen. Yes, masa tu ada Queen. Queen ke King? I think dia dapat Queen rasanya. Jumpa Queen. So, inilah Sultan Ahmad bersama-sama pengikutnya di hadapan Istana Diraja Pekan Pahang. Pada tahun 1885. Yang mana Abu Bakar dalam gambar ni cikgu? Inilah dia. Iaitu Sultan Ahmad. Yang Abu Bakar tak ada. Abu Bakar tak ada dalam gambar ni. Kalau nak tengok Maharaja Abu Bakar, kamu kena tunggu iaitu bab yang keempat. Iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yes, okey. Cikgu. Ya. Bukan raja atau sultan merupakan
macam jawatan yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan beraja. Ya, betul. Jadi apa function Maharaja? Just is a title. Uh, Is a title, tapi okay. sama je kan? Ya, sama je macam raja-raja lain. Sama Jadi je. macam mana kita nak bezakan? Tak ada beza pun. Just title je. Jadi kenapa ada title? Jelah diberikan title tu untuk merujuk kepada pengiktirafan daripada pengiktirafan daripada negara lain. Faham. Okey, baik. So yang cikgu bulatkan ni adalah Sultan Ahmad. Kerana apa? Kerana Sultan Ahmad ini adalah bersama pengikutnya di Istana Diraja Pekan Pahang. Ini di Istana Pahang. Kalau kamu cari Sultan Abu Bakar memang tak ada kat sini. Ini cerita pasal Pahang. Cerita pasal Pahang lah dulu. Sabar. Aduh, yai. Sabar. Okey. Baik. So, baik. Kita tengok cerita ni. Okey. Wakil British. Okey, wakil British ni, wakil British mempunyai kuasa seperti seorang pegawai konsul, iaitu pegawai British, iaitu mengurus dan melindungi rakyat British di negeri lain. Okey, di negeri lain. So tak ada masalah. Alah, what? Sebenarnya Cobra, itu zaman tu dia tak ada pun istilah gangsterism. Zaman sekarang je baru kita kata ianya gangsterism. Well, diorang pun tak tahu itu adalah act like gangsterism. So kita tak tahu. But then ini adalah kira-kira lebih daripada 100 tahun dahulu. Do you think diorang fikir itu adalah gangsterism punya act? I don't think so. Right. So kalau kita fikir balik, don't judge the kata apa, ancient people macam kita sekarang. Don't judge macam tu. So tak sesuai. Tak sesuai untuk kita kata orang dulu gangster apa semua kan. So kita jangan judge dia orang based on kita punya pendapat sekarang. Zaman dulu suasana lain, zaman sekarang suasana lain. Okay. Dah ada. Dah ada. Okay, baik. So kita sambung. So basically di Pahang dia tidak ada isu tau. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 1888, suddenly kita lihat British memperoleh peluang untuk mendesak. Okey, tengok mendesak dan memaksa Sultan Pahang untuk menerima perlindungan British apabila berlaku kematian seorang lelaki berbangsa Cina, bernama Goh Hui, yang ditikam di pekarangan istana. Maksudnya di sini, tiba-tiba berlaku ada seorang lelaki Cina, berketurunan Goh Hui yang telah ditikam, di kawasan istana Sultan Pahang. Di kawasan istana, of course lah dibunuh. Dia telah ditikam, So British mendakwa Goh Hui ni ialah rakyat British dan Sultan diminta bertanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Jadi Sultan Pahang terkejut. Sultan kata tak tahu buat apa. Jadi kalau kita lihat, Sultan Pahang dipaksa menerima perlindungan British dengan alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Maknanya apa? Maknanya pada satu hari apabila diorang tengok terjumpa mayat Goh Hui di halaman istana diraja. Jadi mereka bagi tahu, jadi British datang. British kata, ini adalah rakyat kami, rakyat British. Goh Hui, ini Cina, memang Cina. Tetapi lelaki berbangsa Cina ini adalah rakyat British. Macam mana boleh ditikam begini? Bermakna bahawa kamu, wahai Sultan Pahang, kamu tidak berjaya untuk menjaga keamanan dan ketenteraman. Bermakna kamu perlu menerima residen British untuk menasihati kamu dalam pentadbiran dan menjaga keamanan. Sultan Pahang tak ada cara lain. Baru satu kepalangan. Ya, betul.
Jadi itu menyebabkan Sultan terpaksa menerima kita kata sebagai penasihat British. But then banyak diragui. Kalau kita fikir, takkanlah kita fikir apa tau? Apa yang Go Hui tu buat kat situ? Tu satu. Kemudian yang kedua, macam mana pula lah boleh berada dalam perkarangan istana? Okey. Kalau katakan dia tiba-tiba masuk ke? Kemudian terus ditikam ke? Macam tak logik kan? Macam tak Kalau logik. orang nak bunuh dia pun, kenapa pilih dekat perkarangan istana? Ya, betul. Dalam banyak-banyak tempat Banyak. dia macam jarang pergi. So macam kita jadi muskil lah. Atau mungkinkah sebenarnya, okey, kita punya teori. Mungkinkah dia sebenarnya telah ditikam di luar, tetapi mayatnya dibawa masuk dan dicampakkan ke dalam istana. So, Ya, mungkin. Okey, mungkin. Jadi ini untuk create case supaya Sultan Pahang ini diminta untuk bertanggungjawab dalam pembunuhan Go Hui itu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi this is what we call apa tahu? Macam something fishy there, you know. Something fishy, something yang lain macam lah. Lain macam gitu. Dia suspect kat situ kan. Ya. kalau lah waktu zaman tu ada CCTV. Yelah, zaman dulu yelah. So sebab tu kita tak boleh nak andaikan kalau dulu ada CSI senang nak cari kan, kalau ada CCTV senang nak cari. Tapi ini cerita 100 tahun dulu kot. 100 tahun dulu manalah ada benda-benda macam tu kan. Jadi kita kena terima hakikat bahawa Sultan Pahang terpaksa menerima resident British akibat daripada pembunuhan Go Hui ini. Kingsman dah wujud. Kalau Kingsman dah wujud pun, Kingsman kat mana? Dekat British sana. Itu pun Kingsman tu pun hanyalah apa? Hanyalah filem aja. Kalau ada pun isu-isu kecil je. Isu-isu macam ni dah lah jauh. Dah lah dekat apa? Dah lah dekat Tanah Melayu. Tak ada je dia orang nak datang je. Kan? Jadi biarkanlah. Biarkanlah. Ya. Yeah. Mana British tu dakwa Go Hui tu rakyat British tu? Well, sebenarnya Go Hui itu bukan Melayu. Itu satu. Yang kedua, dia kata bahawa kalau Go Hui ni orang Cina, pastinya dia datang daripada negeri-negeri yang ada perlombongan seperti Perak, seperti Selangor, seperti Negeri Sembilan. Jadi dia kata kalau orang-orang yang Cina daripada negeri-negeri ini, kita kategorikan dia sebagai rakyat British. Jadi dia kata ini dah tentu rakyat British. Sebab zaman dulu, ini kita nak cerita lah. Sebenarnya pada zaman dahulu dia tak ada kewarganegaraan tau. Oh, awak ni warga negara, awak ni penduduk tetap, awak ni adalah pendatang. Pendatang asing dengan izin. Ada yang pendatang asing tanpa izin. Tak ada. Itu tak ada kategori-kategori itu. Zaman dulu hanya ada dua sahaja kategori, iaitu sama ada rakyat raja ataupun rakyat British. So kalau rakyat raja ni maknanya apa tahu? Orang-orang Melayu dan juga orang-orang asli. Kalau selain daripada orang-orang Melayu dan orang-orang asli, dia dikatakan sebagai rakyat British. Walaupun dia orang Cina ke, orang India ke, orang kita kata Sikh ke apa ke, itu kategori rakyat British pada zaman itu. Yes, betul. Begitu cara dia. Jadi kalau kita lihat bila pembunuhan Go Hui itu, so British anggap bahawa itu adalah pembunuhan seorang rakyat British. Dia ada dua kategori ni je. Jadi itulah sebabnya bahawa Go Hui ini adalah rakyat British dan pembunuhan ini telah menyebabkan Sultan Pahang, Sultan Ahmad terpaksa menerima penasihat British. Nampak tak? So itulah yang berlaku ya. Dan Tapi cikgu, ya. kenapa semakin
kita Hmm. um, Maju. makin kita maju, Hmm. kita macam start buat kumpulan rakyat. Macam rakyat tempatan, rakyat asli, rakyat tu. Kenapa kita tak stay je dekat dua kategori tu? Okey, baik. Bagus soalan itu. Sebenarnya soalan itu merujuk kepada kewarganegaraan. Dan oleh kerana kita buat kategori yang banyak supaya apa tahu? Supaya kedaulatan negara kita terjamin. Maknanya rakyat raja ataupun rakyat Malaysia ini dia tetap warga negara. Kalau orang yang datang masuk, kalau dia nak mohon jadi warga negara, tak boleh. Dia hanya boleh mohon sebagai penduduk tetap. Dan kemudian kalau ada yang datang lagi mungkin sebagai pekerja, permit kerja sahaja. Dan kamu tahu kenapa nak dibeza-bezakan? Kerana supaya kemudahan yang disediakan oleh kerajaan diberikan kepada orang yang betul. Contohnya, kalau kamu pergi hospital hospital kerajaan, kamu dapatkan rawatan apa semua kamu akan dikenakan bayaran yang sangat sikit, iaitu mungkin RM1. Ubat-ubat pun percuma. Tetapi itu untuk rakyat, untuk warga negara. Tapi kalau penduduk tetap ataupun pendatang yang bekerja sini, kalau diorang pergi dapatkan khidmat hospital, mereka tak layak untuk dapat kelebihan seperti rakyat, seperti warga negara. Diorang kena bayar. Untuk ubat kena bayar, untuk perubatan kena bayar. Sebab apa? Sebab untuk rakyat warga negara memang dah ada dia punya peruntukan dan keistimewaan. So sebab itu kena ada perbezaan. Boleh faham? Itu baru di hospital, belum di sekolah, belum di pejabat kerajaan. Yes, sebab warga negara bayar teks. Betul, Jin. Tak ada, Arif, tak ada. Baik, saya duduk kat Malaysia je. Memang betul. Memang betul. Kenapa British selalu mahu semua kerajaan ada penasihat British? Supaya setiap kerajaan itu boleh mengikut kehendak British. Boleh ikut kehendak British. Dan setiap kerajaan itu bertindak mengikut apa yang British nak. Nampak tak? Sebab itu British letakkan penasihat British di setiap negeri-negeri ini. Itulah manipulasi British. Bagus. Macam puppet jadinya. Ya, betul. Baik. Kita tengok ini perjanjian perjanjian British Pahang. Dalam perjanjian British Pahang, antara syarat perjanjian iaitu British akan menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa. Ada. Kuasa seperti pegawai konsul di Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang, dan Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Maknanya apa? Bila British letakkan residen British di negeri-negeri seperti Pahang pun semua ni, maka negeri-negeri itu terpaksa ikut kehendak British. So dia macam kerbau dicucuk hidung. Betul lah tu. Tak boleh minta tolong. Kalau nak minta tolong kepada British juga. Tak boleh minta tolong lain. Jadi itulah yang berlaku. Dan kalau kita lihat, Hugh Clifford dilantik sebagai wakil British di Pahang selepas perjanjian tahun 1874. So itulah yang berlaku. Baik. So kita dah tengok banyak-banyak cerita. Kalau kita tengok negeri Perak paling banyak. Namun begitu, negeri Pahang yang paling sikit cerita dia. Negeri Pahang yang paling sedikit cerita dia. Baik. 1874 ada kamera ya? Ya, dah ada. Dah ada. So, kita lihat perjanjian British. Ini perjanjian British Negeri Sembilan 1895. Iaitu kalau kita lihat
Dokumen di bawah ini merupakan perjanjian antara British dengan pemerintah Negeri Sembilan pada tahun 1895, dan perjanjian ini lebih memihak kepada British berbanding dengan manfaat diperoleh negeri Melayu. Okey, dia kata apa tahu? Kalau kamu lihat di sini okey, kita lihat perjanjian antara Gubernur Negeri-Negeri Selat yang bertindak bagi pihak kerajaan Duli Yang Maha Mulia bagi The Queen. Nampak tak? Okey, Gubernur Negeri Selat yang bertindak bagi pihak kerajaan Duli Yang Maha Mulia bagi The Queen, dan undang luak luak-luak yang selepas ini dinamakan Negeri Sembilan 1895. Bagi mengesahkan berbagai perjanjian terdahulu yang bertulis dan tidak bertulis, maka Yang Tuan Besar Seri Menanti bersama dengan Undang Johor, Sungai Ujong, kemudian Jelebu, Rembau dan Tampin, dengan ini secara berasingan meletakkan diri mereka dan luak mereka di bawah naungan kerajaan British. Okey. So, undang luak-luak yang tersebut di atas dengan ini bersetuju membentuk sebuah negeri gabungan yang dikenali sebagai Negeri Sembilan, dan mereka berhasrat memperoleh bantuan seorang residen British dalam mentadbir kerajaan gabungan tersebut, dan mereka mengaku janji mematuhi nasihatnya dalam semua perkara pentadbiran selain yang menyentuh agama Islam. Baik, kamu tahu tak apa itu undang dan luak-luak ni yang dicerita dalam ni? Korang tahu ke tak tahu? Tak? Okey, baik. Sebenarnya perjanjian di antara Gubernur Negeri-Negeri Selat dengan undang. No. Dia begini. Sebenarnya begini. Ingat lagi tak? Okey, Negeri Sembilan yang di bawah ialah anak buah ataupun ibu soko. Ingat lagi tak? Kemudian yang di atas dia barulah buah pak. Okey, buah pak. Kemudian di atas dia ada apa? Atas dia ada lembaga. Dalam form 2 bab 9. Yes. Kemudian yang di atas dia ada undang. Undang, dan di atas sekali ada iaitu Yang Tuan Besar. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini dia ada beberapa kategori kat sini. Kalau kita lihat di sini di bawah sekali anak buah ibu soko, buah pak, lembaga, undang dan Yang Tuan Besar. Baik, sebenarnya undang ini undang ini dia adalah dikatakan dia sebenarnya adalah bukan undang-undang. Undang ni satu jawatan. Jawatan undang. Bermakna dia dikira sebagai pembesar. Dia pembesar. Sebenarnya dia pembesar dan dia akan mewakili daerah. Dia akan mentadbir daerah. Daerah. Dan daerah dalam bahasa dalam bahasa Negeri Sembilan dipanggil luak. Nampak tak? Jadi bila dikatakan undang luak-luak, undang luak tu maksudnya apa? Maksudnya ialah pembesar bagi daerah. Itu sebenarnya. Undang luak tu maknanya pembesar daerah. Kalau undang luak-luak bermakna pembesar daerah-daerah. Itu dia. Undang tu ada 4 orang je. Undang tu ada 4 orang je. So dia pembesar daerah-daerah. Itu maksud undang luak ataupun undang luak-luak, maknanya pembesar daerah-daerah. Jadi kalau kita lihat balik kepada perjanjian ini, bermakna perjanjian ini di antara Gubernur Negeri-Negeri Selat dengan pembesar daerah-daerah dalam Negeri Sembilan. Pembesar daerah-daerah, undang luak-luak. Dan oleh kerana ada 9 daerah dalam Negeri Sembilan ataupun 9 luak dalam Negeri Sembilan, sebab itu dipanggil ada 9, jadilah sebuah negeri gabungan dipanggil Negeri Sembilan. Itu maksud dia.
Boleh faham Itu inilah perjanjian dia. Dan paling penting, kita bukan nak mentionkannya itu. Yang paling penting, mereka memperoleh bantuan seorang resident British. Jadi bermakna bila kita dah tengok semua ni, yang lagi 5 tu, 5 luak tu akan ditadbir oleh yang lain-lain, iaitu lembaga. Akan ditadbir oleh lembaga. Jadi kita lihat, kita dah tengok 4 negeri. 4 negeri ini, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, telah menerima resident British. So sekarang kita akan tengok tentang sistem resident. Apakah peranan resident? Sistem resident. Melalui pelbagai strategi perluasan kuasa, British dapat melaksanakan ya betul Raja Dina, betul. British dapat melaksanakan sistem resident di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, dan British menempatkan resident ini melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan tempatan dan Raja-Raja Melayu. Apakah peranan resident British? Apa fungsi resident ni? Pertama sekali, menasihati Raja-Raja Melayu dalam semua hal pentadbiran, kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Dan ini paling penting, semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Ambil engkau. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Dan inilah, kalau kita lihat, inilah dia Sultan-Sultan dan resident Britishnya. Sultan Abdullah menerima J.W.W. Birch. Resident tu jawatan. Yes, resident tu jawatan. J.W.W. Birch iaitu resident British yang pertama di Perak. Sultan Ahmad, resident British yang pertama ialah J.P. Roger. J.P. Roger iaitu resident British pertama di Pahang. Kemudian Sultan Abdul Samad iaitu Sultan Selangor. Di Selangor menerima J.G. Davidson sebagai resident pertama di Selangor. Kenapa nama-nama orang British complicated? Nama dia panjang. As is not, macam Ahmad. Tak ada. Kemudian yang Tuan Besar iaitu Tuanku Muhammad, yang Tuan Besar Negeri Sembilan, mendapat Martin Lister, iaitu residen pertama di Negeri Sembilan. Kalau dia tak nak ikut nasihat, dia nak buat apa? Itu gambar sultan-sultan. Isulah akhir, biarlah. Ada kemungkinan, like brothers. Kalau ikutkan sebenarnya, kalau seandainya, kalau katakan seandainya sultan-sultan ini tidak mahu menerima nasihat daripada residen ini, maka sultan-sultan ini boleh dibuang negeri, boleh diturunkan tahta dan dibuang negeri. Yes, betul. Seperti mana yang berlaku kepada Sultan Abdullah. Seperti mana yang berlaku pada Sultan Abdullah. Kamu tahu tak ni cikgu nak cerita Kalau kamu tengok J.P. Roger, residen British pertama di Pahang, kalau kamu tengok daripada 1888 hingga 1896, almost 12 tahun. 12 tahun ke? Sekejap, plus minus, bukan, 8 tahun. J.G. Davidson, dia sekejap je tukar, setahun. Yang ini pun sama juga dalam 2 tahun. Tetapi kalau kamu tengok J.W.W. Birch, dia adalah residen British yang pertama di Perak, dan beliau sebenarnya telah mati dibunuh. J.W.W. Birch ni mati dibunuh oleh apa? Oleh pahlawan-pahlawan Melayu. Kalau kamu tengok betul-betul J.W.W. Birch ni, inilah orang dia, yang sebelah kiri ni, yang bermisai ni. Bukan. Sebenarnya, ini cerita. Ini cerita
Okey, iaitu tentang J.W.W. Birch. J.W.W. Birch ni, dia ni, okey, iaitu dia ni seorang resident British. Pertama sekali masalahnya apa tahu? Okey, dia menjadi penasihat kepada Raja Abdullah. Penasihat Raja Abdullah Jadi, dia dikehendaki okey untuk apa tahu? Dia diberi kuasa untuk mengutip cukai. Okey, mengutip cukai. Kemudian juga beliau mengarahkan semua orang untuk untuk menerima nasihat dia. Okey, but then masalahnya adalah dia ni tidak menghormati adat orang Melayu. Dia masuk rumah orang Melayu pakai kasut. Itu satu isu dah. Yang kedua, iaitu dia mengharamkan perhambaan. Zaman dulu memang ada hamba-hamba, tapi hamba tu bukanlah hamba yang suka-suka hati dipukul, diseksa. Tak. Hamba itu dihormati sebagai pekerja-pekerja. Tapi J.W.W. Birch haramkan. Oh, tak boleh buat hamba ni, tak boleh. Malam perhambaan tak boleh. Kemudian dia mengharamkan perhambaan. But then the problem is dekat rumah dia pun ada hamba. Itu masalahnya. Dan yang ketiga, dia selalu mengarahkan kepada sultan sampai satu tahap dia apa? Dia minta sultan, berikan kuasa kau pada aku, biar aku buat. Dia suka-suka hati je tau. Dia melanggar semua. Jadi semua pembesar-pembesar ni semua dah geram tau. Geram dengan J.W.W. Birch. Jadi mereka telah merancang untuk melakukan pembunuhan, untuk membunuh J.W.W. Birch. Jadi pada satu hari J.W.W. Birch dia telah pun pergi ke mana? Dia pergi ke Pasir Salak. Untuk apa? Untuk tampal poster bersama pengikut-pengikut dia. Tampal poster nak mengisytiharkan bahawa pungutan cukai perlu dibayar kepada resident British. So dia pun pergi sana. So dah tampal sana kan. Kemudian diorang pun naik sampan. Kemudian si Birch ni panas. Dia kata panas. Jadi dia nak mandi. Dia nak mandi. Jadi dia pun buka baju apa semua. Dia mandi dalam sungai. Dia mandi. Dalam diam-diam, rupa-rupanya ada pengikut Raja Abdullah. Pengikut Raja Abdullah, pengikut dengan Ibrahim, semua telah pergi menyelinap dan mula mereka menyelam dan berenang berhampiran. Kemudian dia tengah mandi, suddenly ada satu watak, iaitu Seputum. Nama dia Seputum. Orang Melayu Seputum itu, dia pun bangun dan dia pun telah menikam. Dia menikam J.W.W. Birch. J.W.W. Birch pun mati. Mati. Ditikam dan hanyut. Mayat dia hanyut. Mayat dia hanyut. So berjaya dibunuh. Bagus. Jadi telah ditikam. Dan akhirnya kes tu macam close tau. Tetapi British akhirnya selepas 6 bulan 7 bulan, British dapat tahu bahawa sebenarnya Birch telah dibunuh. Apa lagi? British pun telah menghantar kapal perang untuk menyerang Pasir Salak. Jadi bertempurlah Angkatan Tentera British dengan Pasir Salak, diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Dan bertempur, akhirnya Datuk Maharaja Lela pun kalah. Kalah. Dan kemudian British mencari. Bab berapa ni cikgu? Sabar. Ini cerita. So bila dah dapat British minta siapa tahu, iaitu mencari siapakah yang membunuhnya. Akhirnya British menemui bahawa antara yang terlibat dalam pembunuhan itu adalah Ngah Ibrahim, Datuk Maharaja Lela, kemudian Raja Sagor,
kemudian Pandak Lam, Seputum. Baik. Kemudian even Raja Abdullah pun terlibat juga. Jadi kamu tahu, okey, British telah tangkap semua ini dan 5 orang telah dihukum gantung. Okey. Okey, telah dihukum gantung, iaitu Datuk Maharaja Lela, kemudian juga Seputum, Pandak Lam, dan ada 2 orang lagi telah pun dihukum gantung. So, okey, yang terlibat seperti Raja Abdullah, okey, dan juga Ngah Ibrahim. Itulah. Okey, dan Ngah Ibrahim, semuanya ini telah dibuang negeri. Ya, Raja Abdullah telah dibuang negeri. Jadi ke pulau. Okey. So, kita nak lihat di sini. Okey, yang mana satu cikgu? Okey, baik. Kita akan lihat satu bahagian tentang Raja Abdullah dibuang negeri. Okey, iaitu inilah yang telah bukan tak boleh masuk, dia dibuang negeri. Ini disediakan oleh Raja Irdina. Terima kasih banyak Raja Irdina Ilya Maisarah. Alamak, Maisarah lagi. Okey, Maisarah lagi. Bukan apa, Maisarah ni nama isteri cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Okey, so sabar. Kamu tak faham dibuang negeri. Aduh, sama lah. Okey, baik. Okey. Mak kamu pula Maisarah seorang lagi. Okey, baik. Raja Abdullah dibuang negeri. Kenapa dibuang negeri? Okey, Sultan Abdullah, Tengku Menteri Ngah Ibrahim, okey, Laksmana, Shah Bandar pun semua dituduh terlibat dalam pembunuhan J.W.W. Birch. Ini disediakan oleh Raja Edina, ya. Okey. Jadi okey, iaitu J.W.W. Birch ialah residen Inggeris pertama yang telah terbunuh di dalam satu insiden di Pasir Salak, Perak. Dan ke manakah Raja Abdullah dibuang? Raja Abdullah dibuang dan diasingkan menggunakan kapal Chesterstone, yang mana berlabuh dari pelabuhan Singapura ke Kepulauan Seychelles. Jadi, okey, Raja Abdullah telah naik kapal ini dan okey, dia telah dibuang negeri ke Seychelles. Kita lihat Republik Seychelles terletak di Lautan Hindi berhampiran dengan Madagaskar, Pulau Mauritius, Somalia, Maldives. Dan Seychelles ni sebenarnya adalah kepulauan yang menjadi tempat penjajah Inggeris, ya, dan mengambil masa sebulan lebih. Ingat masa dia sebulan lebih untuk kapal Charleston ni tiba ke Seychelles dari Singapura. Bayangkanlah. Ini je. Nampak tak ni? Daripada Singapura nak pergi ke Seychelles tu. Okey, Pulau Seychelles tu, okey, mengambil masa sebulan setengah dalam kapal. Dia tengah-tengah laut, jauhnya. Yes, memang jauh. Okey, 1000 kilometer je kot. 1000 ke? Mana 1000? 5215 kilometer le. Jangan tengok yang sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Daripada Seychelles pergi ke Singapura tu 5215. Saya dah mabuk. Nampak tak? Punya jauh. Okey, dibuang negeri ke Seychelles ini. Okey, baik. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Raja Abdullah di Seychelles, iaitu okey, meskipun Sultan Abdullah dan pembesar Perak ini dibuang oleh penjajah Inggeris dahulu, mereka diberi allowance dan boleh bergerak ke sekitar Pulau Seychelles itu, cuma tidak boleh pulang ke Perak sehingga lebih berpuluh tahun. Ya, cikgu ingat sedekat 20 tahun ke 25 tahun tak boleh balik Perak. Tak boleh balik Perak. So Sultan Abdullah juga memperkenalkan makanan nasi lemak kepada masyarakat Pulau Seychelles. Okey. Jadi baik dan baginda dan pengikutnya juga ada menanam pokok mempelai dan buah-buahan lain yang terdapat di tanah Melayu. Yes, so itu kehidupan Raja Abdullah di Pulau Seychelles ini. Dan Sultan Abdullah juga sewaktu tinggal di Pulau Seychelles ni ada mendengar lagu rakyat pula itu yang dipanggil La Roses. La Roses tu bunyi macam mana? Kan?
Dia macam tu. Kan? Yes. So, dah ada. Yes. Jadi baginda sangat menyukai lagu ini dan mencadangkan lagu ini menjadi lagu rasmi negeri Perak. So, almarhum Sultan Idris Shah berkenan jadikan lagu ini sebagai lagu rasmi negeri Perak berjudul Allah Selamatkan Negeri. Jadi, yang ini telah diubah suaikan yang kemudiannya mencetuskan ilham dan rentak penciptaan lagu Negaraku Sekarang. Maknanya lagu Negaraku Sekarang ni sebenarnya berasal daripada lagu La Roses yang telah didengari oleh Sultan Abdullah sewaktu tinggal di Pulau Seychelles. Dan kalau ada yang tanya, cikgu tak ada copyright ke? Zaman dulu memang tak ada copyright. Zaman dulu memang tak ada tuntutan hak cipta. Zaman sekarang je baru ada, dulu tak ada. Okay. Jadi inilah sebenarnya maklumat tentang Raja Abdullah yang dibuang negeri ke Pulau Seychelles ini. Hebat boleh buat parodi kan? Ya. Dia ambil dia punya melody je. Ya gitu. Okey, buat lagi bunyi cicak tu. Okey, baik. So itulah dia. Okey. Baik, seterusnya kita lihat Ngah Ibrahim. Okey, walaupun Ngah Ibrahim ni sama-sama dibuang negeri ke Pulau Seychelles, okey, boleh dikatakan hampir setiap tahun beliau mengutus surat kepada pemerintah Inggeris iaitu Queen Victoria untuk memohon pelepasan dan pengampunan. Okey, akhirnya Ngah Ibrahim telah meninggal dunia di Singapura pada 4 Februari 1895. Okey. Baik. Bagi Raja Abdullah pula, selepas tempoh buangan ini, Sultan Abdullah dan keluarga akhirnya dibenarkan pulang ke negeri Perak. So, almarhum meninggal dunia di Perak pada tahun 1922 dan jenazah baginda disemadikan di makam diraja Bukit Candan, Kuala Kangsar. Baik, sebenarnya kaedah dia pindah, dia dibuang negeri dengan keluarga-keluarga dia ikut sekali. Dengan keluarga-keluarga dia ikut sekali, dengan pembesar-pembesar ikut sekali. Dibuang negeri. Dengan keluarga-keluarga sekali ikut. Jadi bila dah habis tempoh untuk buangan itu, dia balik ke Perak. Semua pembesar dan semua juga ahli keluarga Sultan Abdullah pun balik semula ke negeri Perak. Kalau balik diam-diam tak boleh. My grandfather look like my uncle. Serius Ini memang Sultan Raja Abdullah ni memang ada serupa dengan muka uncle kamu ke, Raja Irina? Ada Oh yo. Reincarnated. Okey, baik. So, seram lah. Seram dibuatnya. Okay. So, your uncle Alright, right. Baru saya. Okay, baik. Risau. Yeah. Baik, seterusnya. Sebenarnya, siapa Ngah Ibrahim? Ngah Ibrahim tu Menteri Larut. Menteri Laut. Cikgu, you might be related to us. Itulah pasal. Ngah Ibrahim ialah Menteri Larut yang juga terlibat dalam pembunuhan J.W.W. Bush. Great. Mungkinlah juga. Atuk you. Macam mana atuk you buat mustache macam tu? Lah, biar je lah. Biar je nanti. Dia gitulah nanti. Apalah kau ni Ainun. Baik, satu lagi kita nak tengok tentang baik. Satu lagi kita nak tengok tentang bagaimana sistem penggiliran. Kita nak tengok sistem penggiliran di Perak. Kita tak faham macam mana ni sistem penggiliran ni. Dia macam begini. Sistem penggiliran di Perak ni unik. Sangat sukar untuk difahami, maka ketelitian kalau kita lihat dia sebenarnya begini. Inilah dia. Sebenarnya dia begini. Nampak tak? Dia ada tingkatan-tingkatan dia.
Okey, iaitu kalau kita lihat bermula daripada bawah. Raja kecil bongsu akan naik raja kecil tengah. Raja kecil tengah akan naik raja kecil sulung. Raja-raja ni jawatan. Kemudian raja kecil sulung naik jadi raja kecil besar. Raja kecil besar naik jadi raja di hilir. Raja di hilir naik raja muda. Dan raja muda baru naik jadi raja pemerintah. Untuk bahagian gelaran raja kecil, adalah menjadi kebiasaan bagi seseorang raja pemerintah semasa dalam pemerintahnya untuk melantik ananda baginda dan mengisi tempat atau gelaran yang kosong yang terdapat dalam sistem hierarki Kesultanan Perak. Seperti mana yang telah dinyatakan, iaitu gelaran raja kecil bongsu hinggalah gelaran raja kecil besar. Maknanya dia akan letakkan anak-anak dia dulu. Okay. So dia akan letakkan anak-anak dia dulu, anak-anak sultan, untuk mengisi raja kecil ini. Lama lah. Memang lama lah. Okay, kalau kita lihat di sini. Jadi, kalau kita lihat, jadi apabila berlakunya kemangkatan di mana-mana jawatan, maknanya bila berlaku kematian di mana-mana jawatan, secara tidak langsung akan dinaikkan setapak jawatan. Seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah untuk isi kekosongan jawatan yang ada. Oleh itu, berikutan dengan kemangkatan, penyandang gelaran-gelaran yang ada di bawahnya akan dinaikkan ke atas. Maknanya, kalau tunggu orang atas tu matilah, baru dia naik. Okay, baru dia naik jadi jawatan. Dia gitu. Punyalah payah punyalah payah nak cerita tentang sistem penggiliran ini. Farah. Slide ni cikgu sharekan nanti. Tak. Okey, slide ini cikgu tidak share sebab sebenarnya ini hanyalah pengetahuan umum. Di mana pengetahuan umum ini dia tidak ada dalam buku teks. Tapi ini untuk pengetahuan dan ini disediakan oleh Raja Irdina. Thank you so much Raja Irdina. Okey, kerana apa? Kerana berkongsi pengetahuan ini dalam kelas sejarah kita, which is kelas yang paling happening. Okey, kelas online yang paling happening dengan full of watak-watak sejarah dalam kelas ini. Thank you so much. Terima kasih banyak. Okey, kami semua, pelajar-pelajar semua sangat-sangat appreciate dengan kamu punya usaha ini. Thank you so much. Alright. So, kalau kita lihat di sini, Kamsah Hamidah. Boy, ada pula yang Korea. Okey, baik. So, kalau kita lihat Raja-Raja Melayu dan penerimaan residen British yang pertama. So, kejayaan menempatkan residen inilah membolehkan British melaksanakan sistem residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sebelum itu, dah alang-alang kita sebutlah kan. Apa kata kita kita berjalan dulu nak. Kita tengok Pulau Seychelles tu nak. Macam menarik je. Kan? Macam menarik je. Jom kita jalan-jalan pergi tengok Pulau Seychelles tu. Okey. Kan. Yalah, belajar pun lama-lama pun bosan juga. Jom kita 100% memanglah tak ada Seychelles pandai. Ya ke? Dia pulau tau. Dia pulau. Pulau tu orang Afrika ke? Itu yang kita tak tahu. Okey. So let's find out. Jom kita tengok berkaitan dengan Pulau Seychelles. Di manakah Pulau Seychelles ini? Jom kita terbang. Okey, ke Pulau Seychelles. Okey, di manakah Pulau Seychelles ini? Alamak. Kenapa dia punya keluar dah bahasa lain. Okey, sebelum itu kita tengok, kita keluar dulu. Di manakah Pulau Seychelles ini? So inilah dia Pulau Seychelles. Cepat datang, cepat balik. Baru perasan baru perasan. Risau. Okey, baik. So kita lihat di sini tentang Pulau Seychelles.
Okay, tapi berlubang. Okay, baik. So kita tengok. Okay, inilah dia Pulau Seychelles. Okay, dan kita akan turun. Apa yang ada di Pulau Seychelles ni ada international airport tau. Ada international airport. Oh, dia maknanya dia banyak. Landing dekat airport cikgu, landing. Landing dulu pula. Dak minta landing lah pula. Tapi banyak, kalau kita nampak di sini banyak coral banyak dia punya landing dekat laut. Kita landing kat mana-mana pun boleh. Take over 30%. Cantik. Okay, jom kita tengok. Di manakah tempat yang kita boleh turun. Okay, so mungkin kita boleh turun dekat pelabuhan dia dulu. Okay, somewhere around here. Okay, just too small. Okay, kita akan turun dan kita akan lihat apa yang ada di sini. Wah. Wih. Cantiknya. Cantik. Okay. Cantik, tengok dia punya pasir. Ui. Cantiknya. Ini seaside dan wush. Memang cantik. Ini kalau setakat kalau dibuang, let's say lah kalau cikgu dibuang negeri ke sini pun cikgu tak. Kan? Okay. Kalau cikgu Rafi dibuang negeri ke sini pun cikgu tak. Bukan apa. Cantik betul. Kan? Cantik betul kawasan ni. Tapi ada sampah plastik. Sampah plastik tu kat mana-mana pun ada. Okay. Ya, kat mana-mana pun ada. Jom kita tengok. Okey, ini daripada atas. Oh, cantiknya pulau ni. Ya, iklim khatulistiwa kalau tak silap cikgu. Uish. Ui, dia ada gunung-gunung Ui. Ui, serius Cantik kot. Ui. Tanah dia murah tak cikgu? Tu yang cikgu tak tahu tu. Itu cikgu tak tahu. But serius murah. Cantik serius cantik. Cantik, memang cantik. Wah, dekat pulau dia ada rumah lah dia. Rumah ada yacht lah. Nak pergi mana-mana naik boat lah. Alamak. Uish. Gila. Ini nak pergi mana ni? Nak pergi Tesco Nak pergi Tesco. Pakai apa? Pakai boat. Naik boat je. Okey. Dahsyat. Okey. Oi. Cantik gila pulau Seychelles ni. Ya. Wah, ada kawasan yacht dia Ui, serius rumah-rumah dia atas pulau. And then kalau nak sampai pulau tu, dia kena naik boat lah. Oh, ya ke? Guna pengangkutan air ni. Betul. People. Gempak, babe. Gempak, babe. So keren. Tak tahulah. Tak tahu ada 7-Eleven ke kat sini. Tak naik boat. Okay. But then kita nampak di belah belakang ni, dia ada pergunungan dia ada pergunungan kat sini. Mungkin jugalah Sylvia. Mungkin jugalah Tak, seriously cantik lah. Serius cantik. Ini memang cantik. Dah gelabah. Kan? So, ini memang cantik lah. Okay. Banyak tempat kita pergi. Betul Ryan. Banyak tempat ini paling cantik lah. Cikgu rasa ini paling cantik lah. Dahsyat lah. Memang dahsyat. So, inilah bro. Kan? Okay. What if got shark? Alamak kan. Or tsunami. Sylvia,
Kalau god shark kita tangkap lah. God shark tu kita buat goreng. Goreng masak pedas cili api ke. Apa susah. Alah kau ni kan. Itu pun nak jadi isu ke. Masak merah ke. Masak merah pun sedap. Ikan you goreng. No man. Okay. So itu di bahagian okay. Itu di bahagian laut Bagaimana pula dengan di bahagian-bahagian hutan dia? So seems like dia macam okay, kejap. Kita tengok balik. Okay. So sebenarnya kawasan pulau ni sebenarnya adalah berbukit rupanya. Nampak tak? Dia berbukit-bukit Oh. Okay. So dia like macam volcano semua. So dia memang dia berbukit bukau rupanya ya. So tropical paradise Uish. Ui, melampau betul tropical paradise tu. Uish. Kan? Apa yang ada kat sini? Alamak. Ui. Uish. Uish. Kita betul-betul dalam hutan ni. Uish. Serius ni atas gunung ni. Ada singa. Okay. There's a lion. Okay. Did they use tak tahulah. Nak kena check balik. So kita berada betul-betul di tengah-tengah hutan di atas puncak gunung Dan kalau kamu tengok di luar ni kabus okay. So di luar ni kabus, penuh dengan kabus. So kita boleh assume bahawa kita ni berada di tengah-tengah hutan atas bukit. Atas bukit. So okay. So gila lah. Kan? Memang gila. Memang gempak Memang tempat ni memang gempak. Dan macam mana orang boleh tinggal kat sini macam mana orang boleh tinggal kat sini. Dan gunung dia memang kabus lah. Maknanya gunung tinggi Kan? Gelap. Okay. Ni ada orang ni. Ni orang ni Cameron Highland nombor 2. Dia orang panjat gunung ni. Macam mana dia orang pergi kat sini memang syok Okay, baik. The real naik gunung real naik gunung. So okay, kita telah pun jatuh. Okay, baik. So kita telah lihat berkaitan dengan okay, keadaan. Dan kalau kita lihat most of tempat di Pulau Seychelles ini adalah okay, kita kata sebagai tempat-tempat untuk kita kata sebagai kawasan-kawasan pantai lah. Kawasan-kawasan pantai. Dan cikgu expect bahawa kawasan-kawasan pantai ini, pulau ini menjadi pelancongan pusat pelancongan yang sangat-sangat menarik. Yang sangat-sangat menarik. Dan juga ianya menjadi tumpuan para pelancong. Okay. So kalau ada sesiapa yang nak datang sini, bagi tahu bolehlah cikgu nak join sekali lah. Nak join sekali. Nak tengok apa yang ada kat sini kan. Okay. It's like a heaven on earth. Wow, orang. Wow, orang. Yes. Cantik lah. Cantik lah. Pasir dia sangat putih.
Yeah. So clean. Yeah, halus. Pasir dia halus, sangat halus. Man, ini bukan pulau. Ini kita kata sebagai heaven on earth. Okay. Air surut. Yeah. Okay. Sangat cantik lah. Itulah. Dia yang ambil gambar. Because cannot travel. Book that didn't tell you about that girl. Okay. Incomplete. So basically kalau kita lihat, okay, tumbuh-tumbuhan di sini, we can assume that sebenarnya okay, kita boleh assume bahawa okay, cuaca dan juga tumbuh-tumbuhan di sini sama seperti Malaysia lah. It's a tropical. Okay, sebab ada pokok kelapa. Okay, dan juga macam kampung-kampung style lah. Okay, memang kampung style. Cuma dia punya laut ini sangat cantik lah. Okay, laut dia sangat cantik. So inilah dia okay, yang kita telah pergi. Okay, boating ya. Okay. Baik, so kita telah pergi ke satu tempat yang dipanggil Pulau Seychelles. Dan inilah Pulau Seychelles. Malaysia kalah ya cikgu. Boleh lah. Okay, boleh lah, kalah lah kan. Tapi kalau kita lihat berapa jauh jarak dia, Masya Allah, jauh gila. Okay, betul lah. Kalau kita ukur betul-betul daripada Pulau Seychelles ini sampailah ke Malaysia, 5,235 kilometer. Okay, memang jauh gila lah. Dekat lagi Maldives Kalau kita tengok Maldives lagi dekat berbanding dengan Pulau Seychelles itu. Jarak setengah daripada bumi ni. Itulah. Okay. Let's go Maldives pula. Korang ni orang nak belajar, kau nak pula berjalan-jalan. Kau ni kan. Mana Maldives? Okay. Orang nak belajar, kau nak jalan-jalan. Kau ni tak baik tau. Mana Maldives? Okay. Kat sini order Shopee, doa je lah bot sampai. Yeah. Okay. So ini ke Maldives. Uish. Maldives lagi kecil. Okay, Maldives sangat kecil. Ada hospital kau. Kecil-kecil pun ada hospital. Bayangkanlah ada hospital ni. Ui, ini I see. Okay, macam mana keadaan kehidupan Mauritius ni orang-orang Mauritius. Dahsyat gila pulau dia ni. Macam mana ni? Tak faham lah. Okay, serius Why Maldives so popular? Ya, itulah. Kita nak tahu juga kenapa. Okay. Macam ni je. Okay. Macam kat Parit, Perak je. Kan? Go to. Okay. Kan? Macam kat Parit, Perak je. Perak better. Okay. Perak is better lah. Okay. Perak is better. Ni orang kampung tak pakai helmet lagi. Orang kampung tak pakai helmet kau. Okay. Okay. So kita kat resort tadi, kat jalan raya. Jom kita pergi tengok. Okay. So ini dia punya Pulau Seychelles dan jalan-jalan dia. Dan kalau kita lihat, ni jalan dia lah. Okay. Dan ini Pulau Seychelles, yang mana pulau ini menjadi tumpuan untuk kita pergi tengok apa yang ada di resort-resort dia. Okay. So Arish ajak cikgu pergi ke pantai dia. Okay, jom kita pergi ke pantai. Kita tengok apa yang ada di pantai dia. Okay, baik. So kalau kita lihat di sini pantai dia. Okay. So ini kawasan-kawasan pantai. Ada construction. Okay. Tapi cuaca dia lebih kurang sama macam di Malaysia lah. Dia tropical tropical. Cikgu tengok hari buruk. Tak puas hati Arish. Habis tu kan, okay,
Pergi yang cantik. Ada masjid, okey. Ada. Pulau Maldives ada masjid, okey. Okey. Ada masjid tau, jangan main-main. Okey, baik. Sebenarnya kalau yang dikatakan yang cantik-cantik itu sebenarnya adalah di kawasan-kawasan di tepi-tepi ini. Iaitu sebagai contoh mungkin di kawasan tepian-tepian ini. Okey. Okey. Hospital dia mesti cantik. Mesti cantik kan? Hospital dia. Mesti ke? Okey. Ini batu ke apa ni? Ni batu karang ke? Kenapa batu dia berkeping-keping? Oh, that's coral lah. Oh, macam ni rupa dia. Oh, okey. Baik. Lain lah dia punya bentuk dia. Banyak. Dia ala-ala. Dia macam ala-ala, ya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat lautan dia, menarik. Lubang kat coral tu. Okey, coral ada lubang lubang-lubang macam ni. Oh, ada Oh, gitu. Dia orang cakap takut cikgu pergi dekat-dekat pula. Geli, apa yang ada? Apa yang korang takut? Kenapa korang takut? Oh, okey. Phobia. Oh, ya ke? Oh, okey. Trypophobia. Nothing inside. Okey. Oh, ada orang rupanya. Oh, ada orang. Macam Cikgu dia terapung. dia tak ada kaki. Dia tak ada kaki. Kau asal-asal nampak orang macam tu terus kau order roti canai Kau ingat apa? Kau ni kan suka hati kau je. Okey, baik. So, satu lagi tempat yang kita pergi last. Okey, untuk kita tengok kawasan resort yang katanya konon-konon cantik lah. Resort. Paradise Resort serius lah, Paradise Resort. Because land a lot of rich. Oh, ya ke? Okey. So mungkin juga dan mungkin kita boleh pergi ke pulau-pulau enjoy plant area ni. Okey, untuk kita lihat apa yang ada di kawasan ini dia punya laut. Jernihnya. Wih, berbelang-belang lah. Ada biru, biru cair, ada biru gelap, macam lukisan lah. Ini bukan ni ya. LGBT. Roy, kau ni mengampau betul lah, kan? Ya. Kan? Ya. Kau ni melampau betul lah kau ni. Ada air pun LGBT. Kau ni kan pasal Risau kan? Kau risau kau ni. Raja Irna. Oh, like Moana. Well, what can I say? You said you're welcome. Dah start dah nyanyi. Okay. Yeah. So, pantai dia boleh tahan lah. Bersih. Ush. Maai. Tu dahan ke? Tu dahan lah tu. Ini bukan dahan lah, ni pokok pandai. Malaysia kalah lagi ke cikgu? Okey. Ya, Malaysia kalah lagi. Okey. Baik. Cikgu pergi dekat-dekat dengan bot tu. Malaysia macam tadi dekat Lagi bot tu, ya kita tengok. Pergi dekat-dekat bot. Okey. Sabar. Boleh juga search Mariana Trench. Pergi tak ajak. Please. Black Sand. Ada orang lah ni. Ada mas. Tak. Sebenarnya tak sebenarnya Dah bot. dah. Sebenarnya dia nak menangkap LGBT yang ada kat situ.
Cikgu dia nak kencing tu. Dia nak ambil LGBT kat situ. Kan? Jadi, yeah. Okay. So, tak tahulah kenapa. Ini duyung. Ini rupa ni duyung. Duyung pakai topi. Kau melampau sungguh kau ni. Kan? Duyung pakai topi. Agak-agak lah duyung pakai topi. Kau ni kan. Jadi, okay. Ni patut baru. Mabuk. Okay. Even cantik lah. Walaupun dia colour-colour macam LGBT kena ada warna hijau dengan warna kuning lah kan. Okay. Baik. Even cikgu knows. Yeah. Cikgu tahulah. Okay, rainbow. Okay. LGBT lain Okay, masa saya tahun 6 saya jumpa satu soalan berkaitan orang minyak. Apa itu orang minyak? Orang minyak ni sebenarnya adalah orang yang telah ada ilmu untuk menukarkan diri dia kepada orang kepada kita kata jin lah. Yang mana jin itu dia jadi manusia tapi seluruh badan dia dihuni ataupun diselaputi dengan minyak. Dan dia menuntut ilmu dan dia akan cuba untuk mendekati perempuan-perempuan yang masih lagi anak dara, dan dia akan mendekati dan merogolnya. So itu adalah dikaitkan dengan orang minyak lah. Orang minyak itu dia. Yes. Okay. Baik, cukuplah tu hari ni kita jalan-jalan. Melampau sungguh korang ni nak berjalan-jalan kan. Wujudkan cikgu ya wujud.